Assalamualaikum semua. Hai. Okey, hari ni Muallimah nak ajar kamu tentang penggunaan huruf besar atau huruf kecil pada ayat atau perkataan. Kenapa Muallimah ajar tajuk ni? Okey, sebenarnya sebelum-sebelum ni dalam latihan kamu, Muallimah dapati banyak kesalahan penggunaan huruf. Kadang-kadang huruf besar kamu guna di tengah-tengah ayat, huruf kecil pula diguna di permulaan ayat. Jadi Muallimah nak betulkan apa yang kamu dah buat salah lah. Okey. Walaupun kamu nampak yang ni macam kesalahan kecil, tapi sebenarnya ia mendatangkan kesan yang buruk lah untuk kamu semasa menjawab peperiksaan. Okey. Jom kita tengok. Okey. Semestinya, okey, daripada Muallimah lah. Muallimah Masni. Okey, mula-mula kita tengok. Syarat penggunaan huruf besar pada ayat. Okey, syarat dia, kalau nak guna huruf besar, kita mestilah guna huruf besar di permulaan ayat. Okey, contoh yang saya ke sekolah menaiki bas. Okey, huruf S di depan sekali disebabkan huruf S tu adalah huruf permulaan. Jadi, kamu kena guna huruf besar. Kemudian, kita tengok syarat kedua. Ayat sama ada selepas titik atau noktah. Okey, contoh. Saya ke sekolah menaiki bas. Noktah. Bas itu sangat besar dan selesa. Okey, kamu tengok kat situ. Muallimah dah gariskan noktah tu, tanda titik tu dan huruf B kat situ. Maksudnya, setiap kali selepas noktah, kamu perlu tulis huruf besar untuk meneruskan ayat seterusnya. Okey, lepas ni janganlah buat silap lagi. Okey. Okey, kalau kamu perasan dekat ayat saya ke sekolah menaiki bas, huruf depan saya tu besar sebab permulaan ayat. Kemudian selepas kata ayat bas, noktah kan? Selepas noktah kita kena tulis huruf besar. Okey. Kita tengok syarat seterusnya. Okey, kata nama khas. Okey, kamu dah belajar kan? Dulu kata nama khas, kata nama am. Okey. Jadi, mestilah kamu dah tahu kan? Okey. Jadi, kita tengok contoh. Pemandu bas itu bernama Encik Samad. Encik Samad adalah kata nama khas. Jadi, Encik I di depan tu kena huruf besar dan Samad S di depan tu kena huruf besar. Okey, ingat. Okey, lagi satu menulis tajuk. Contoh, hari tu kita ada belajar tentang karangan obesiti murid kan? Ingat tak? Muallimah harap kamu ingat. Okey, kita tengok jumlah murid obesiti di Malaysia. Jumlah J huruf besar sebab di permulaan ayat. Kemudian M huruf besar dalam perkataan murid tu sebab bila kita tulis tajuk, setiap perkataan perlu dimulai dengan huruf besar kecuali kata sendi, iaitu perkataan di tengah-tengah tu. Okey. Kalau kamu boleh lihat, okey, perkataan di sini, di adalah kata sendi. Jadi, kata sendi kita takkan guna huruf besar di hadapan walaupun dia berada di depan, walaupun berada di dalam ayat berkaitan tajuk lah. Okey. Kemudian, okey, contoh kesalahan.
Okey, Muallimah nak tunjuk berdasarkan kesalahan yang sebelum-sebelum ni lah yang Muallimah cek latihan kamu. Okey. Okey, kamu nampak tak? Tak berapa nampak ah. Okey, tak apa. Okey, dah nampak. Okey. Kamu tengok. Kamu ingat tak soalan ni? Pernah Muallimah bagi kat kamu kan? Okey. Kebanyakannya membuat kesalahan macam ni lah. Okey. Huruf kesalahan yang macam ni. Okey. Huruf besar sepatutnya berada di permulaan ayat. Tetapi ada yang tulis huruf kecil di hadapan ayat. Jadi kamu kena biasakan dari sekarang. Gunakan huruf besar di permulaan ayat. Okey. Kemudian contoh kesalahan yang kedua. Tengok ni. Okey, kita tengok. Perkataan nah, wah, oi, amboi, syabas. Semuanya ditulis dengan huruf besar. Kemudian di sebelahnya tu, kita tengok hairan, memberikan sesuatu, huruf besar semua tu. Tiba-tiba kagum, terkejut, guna huruf kecil. Yang ni bukan rojak ya, nak campur-campur semua, huruf kecil, huruf besar. Nah, jangan campur huruf. Okey? Tulis dengan betul. Nanti Muallimah tunjuk kat kamu lah cara nak tulis dengan betul. Okey? Tulis huruf besar dan huruf kecil ikut bahasa Melayu yang betul. Jangan campur-campur huruf besar dan kecil. Okey. Macam itulah kesalahannya. Okey. Okey, kemudian kita tengok. Okey, teks ni Muallimah ambil daripada buku teks. Okey, muka surat 54. Kita sebenarnya dah masuk unit 9 iaitu keselamatan. Okey, kita baca dulu teks ni. Cerita apa yang dia bagi tahu ni? Okey. Okey. Lampu kecemasan. Makmal komputer sekolah Imran baru sahaja dilengkapi dengan lampu kecemasan. Lampu kecemasan ini diletakkan di bahagian atas pintu keluar dan pada bahagian siling bangunan. Lampu kecemasan ini berfungsi secara automatik. Apabila bekalan elektrik terputus, lampu ini akan menyala. Sebaliknya, apabila bekalan elektrik kembali pulih, lampu ini akan terpadam. Lampu kecemasan ini berfungsi untuk menerangi makmal komputer buat sementara. Lampu kecemasan memberikan pelbagai kebaikan kepada murid-murid. Lampu ini memudahkan murid-murid dan guru keluar menyelamatkan diri dengan cepatnya pada waktu kecemasan. Alat ini juga dapat mengelakkan suasana panik apabila bekalan elektrik terputus. Okey, lampu ni dia lebih kepada ni lah macam backup lah bila elektrik tak ada, lampu ni akan berfungsi sebagai lampu lah. Okey. Jadi Muallimah nak utamakan kepada tadilah yang kita bincang sebelum-sebelum ni, penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Okey. Jadi kamu tengok. Lampu kecemasan. Lampu kecemasan ni adalah tajuk yang diberi. Jadi, kita perlu menggunakan huruf besar di hadapan ayat dan seterusnya lah. Okey. L huruf besar untuk lampu dan K huruf besar untuk kecemasan. Disebabkan tajuk, jadi kita tulis semuanya huruf besar kecuali kata sendi. Okey. Kemudian, M.
huruf besar. Kenapa? Kerana M tu duduk di hadapan ayat. Kemudian, I. I huruf besar dalam perkataan Imran. Kenapa? Imran tu adalah kata nama khas. Jadi, permulaan hurufnya kenalah huruf besar. Okey. Kemudian, kamu perasan tak? Ada noktah dan ada huruf besar. L. Okey. Setiap kali noktah, kena teruskan perkataan itu dengan menggunakan huruf besar. Yang lain semua guna huruf kecil. Jangan campur-campur huruf. Okey. Kemudian, kat mana lagi ada? L. Huruf L besar di situ. Okey. Sebab apa kat situ? Sebab yang ni permulaan ayat. Jadi, kena guna huruf besar. Okey, lepas tu. Okey. A. Apabila. A huruf besar kerana huruf perkataan ni duduk selepas kata noktah. Nampak tak sini perkataan tu? Noktah. Okey. Kemudian. Sini pun sama macam A tadi. Okey, selepas noktah, kita guna huruf besar. Okey. Kemudian, yang ni pun sama. Banyak macam ni. Selepas noktah, ingat guna huruf besar. Okey. Kemudian, sama juga. Yang ni, permulaan huruf, permulaan perkataan memang kita akan guna huruf besar. Okey, kemudian bila ayat tu duduk belakang tanda noktah, kita kena guna ayat huruf besar. Okey? Sama juga yang tu pun. Siap. Okey, sekarang Mu'allimah nak Mu'allimah nak buat soalan bersama kamu. Tolong ambil perhatian. Sebab nanti Mu'allimah bagi latihan macam ni juga dekat kamu. Okey? Jadi, kamu tolong bagi perhatian supaya kamu boleh buat latihan senang dan cepat. Okey, mula-mula kita tengok. Kucing kesayangan saya. Okey, itu tajuknya. Okey, ini kucing saya. Setiap hari saya akan bermain dengannya. Nama kucing saya ialah Comot. Ialah si Comot. Si Comot adalah kucing kesayangan saya. Okey, kita tengok kat tajuk. Dekat mana yang perlu huruf besar? Okey, huruf pertama, huruf besar ialah pada perkataan kucing. Kemudian, kesayangan dan saya. Okey, sebab apa? Sebab kucing kesayangan saya, ayat tu adalah tajuk utama. Jadi, kita gunakan huruf besar pada setiap permulaan ayat. Okey, kemudian ini kucing saya. Jadi, dekat mana perlu huruf besar? Ya, dekat situ. Okey. Kemudian, selepas noktah, kita guna huruf besar. Okey. Kemudian, setiap hari saya akan bermain dengannya. Noktah, kemudian huruf besar. Okey, nama kucing saya ialah si Comot. Sebab apa? Sebab si Comot adalah kata nama khas. Jadi, kita guna huruf besar. Okey. Kemudian, ada noktah. Selepas noktah, huruf besar. Okey, huruf besar
Dan kata nama khas pula tu, kita guna huruf besar juga. Okey, si Comot adalah kucing kesayangan saya. Okey, siap. Inilah kucing si Comot tu. Okey. Itu je Mukadimah nak ajar hari ni. Mukadimah harap kamu faham dan praktikkan dari sekarang. Okey? Lepas ni Mukadimah harap kamu kurangkan kesalahan yang kecil ni lah. Okey? Okey. Sekian. Terima kasih. Comot. Cakap bye-bye dekat kawan-kawan. Okey. Assalamualaikum. Bye.